e-health terkini pendaftaran terkini untuk keseluruhan TNB untuk 31,000 staf adalah 44% yang telah mendaftar, manakala 55% lagi yang belum daftar. So dalam kalangan SPU metering pun rasanya peratusan itu agak tinggi jugalah. So hopefully with this taklimat kita boleh meningkatkan kesedaran dan juga menjawab soalan-soalan, isu-isu dan kemusykilan yang mungkin bangkit daripada program vaksin COVID-19 di Malaysia ini ya. So dengan itu saya serahkan kepada Tuan Haji Azam untuk membuat opening speech. Okay, thank you Justin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih terlebih dulu nak ucapkan kepada Dr. Anzar kerana sekali lagi sudi hadir dalam sesi kami lah. Untuk makluman doktor, kami ni ramai, jadi di distribution ni, department ni atau SBU metering ni kami ada hampir 1,000 mendekati 1,500 orang staff. Jadi memang apa-apa aktiviti lah, impactnya agak besar pada kami, especially nak menggerakkan seluruh anggota untuk buat contohnya pendaftaran ni lah. Tapi Alhamdulillah so far okey. Cuma sesi ni kami buat, kami juga akan merekod sesi ni, nak minta kebenaran Dr. Anzar juga. Sebab selepas ini para exec di dalam SBU metering akan buat taklimat jugalah kepada kari-tangan masing-masing di zon masing-masing. So kita ada, saya tak tahu berapa ramai, 54 orang. So hopefully nanti siapa yang tidak dapat hadir, mungkin rakan-rakannya ataupun IM-nya sendiri, head of zone masing-masing boleh distribute kepada exec dan buat taklimat yang sama berdasarkan video yang kita akan rekod ni lah. So kita nak ucapkan terima kasih lah kepada doktor. So saya serahkan balik kepada Justin. Thank you. Okay, thank you. Tanpa melengahkan masa, mungkin kita boleh jemput Dr. Anzam untuk seterusnya memberi taklimat. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih Justin dan Encik Kamal Azam kerana menjemput saya. Saya ingin share sedikit tentang vaksin, dan terlebih dahulu saya ingin minta tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada Mentimeter. Kejap saya share sekejap. Okay, ada nampak Mentimeter kan, Justin? Ada dong, ada. Okey, mohon pergi kepada www.menti.com dan gunakan kod ni 222-4x2-9677 dan mohon jawab sama adakah anda akan mengambil vaksin COVID-19 ataupun tidak. Sekiranya belum pasti atau sekiranya tidak tak nak, boleh letak. Tak ada masalah. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita tahu tentang vaksin COVID-19 ya. Okey, teruskan. Okey. Dah ada 8 orang dekat 10 orang yang menjawab. Okey. Okey, teruskan. Dan kita tak tahu nama, jadi boleh je jawab apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa sekarang ya. Kalau rasa tak pasti, kata tak pasti. Tak ada masalah. Sekarang kita ada 59 orang dok. Okay. So tolak doktor maknanya at least ada 58 lah kot.
Yang akan perlu menjawab. Sekarang baru 20 orang. Tak sampai separuh lagi. Okey, teruskan. 20, ada 20, okey, mungkin separuh sekarang. 23 orang. Pergi kepada yang Menti. baru masuk, pergi kepada www.menti.com, guna kod ni ya. 4x2 2222 9677 ya. Sambil diorang isi ni Dok, Ya. saya pun mungkin boleh share pengalaman lah kot. Baru-baru ni ada 2 pakcik dan makcik saya positif COVID lah. Oh, So, okey. seorang pakcik saya meninggal di Baik, rumah, tak sempat KKM ambil. Oh ya. Dan kami pun tak boleh nak attend lah dia punya pengkebumian sebab diuruskan oleh KKM. Oh. Dan keduanya makcik saya, dia dapat vaksin, lepas tu dia kena COVID. Almost the same time lah. So KKM suspect mungkin during injection kot masa sesi tersebut. Tapi Alhamdulillah 2 hari selepas hospitalized, dia keluar. Maksudnya dia very mild, tak ada Okey. apa-apa simptom sangat. Cuma mungkin sakit, dia demam sikit. So lepas 2 hari keluar Alhamdulillah, walaupun umur dia dah 78 saya ingat. Oh, Tapi itulah yang bapak perbezaan saudara yang saya umur nampak. berapa ya? Encik Kamarul, bapak saudara? 65. 75. 65. Oh, 65. Dia muda lagi. Oh, So, kesiannya meninggal di rumah. meninggal di rumah. Dia selepas seminggu diagnose of COVID lah. Saya rasa dia masa malam sebelum meninggal, 2-3 hari lepas ni, malam sebelum meninggal, dia sebenarnya agak mungkin demam dia teruk. Family members nak hantar ke hospital, dia tak nak, dia kata okey. Dan dia meninggal masa tidur tu lah. Oh, ya ke? Tapi tak sempat lah, maksudnya dia tak sempat ambil vaksin. Dan Tak naik. dan dia call KKM kata duduk di rumah, belum sempat KKM assess pun ya? Belum. Dia self assessment di rumah je lah. Dia orang dah test dia memang positif. So dia kuarantin di rumah. Di kuarantin rumah. Baru seminggu lah kuarantin di rumah. Pengalaman saya yang dekat lah. Saya tengok kesnya makin lama makin dekat lah dengan family dan rakan-rakan sendiri juga lah. Betul. Okay, Alhamdulillah saya nampak majoriti akan mengambil vaksin. Saya ada lagi satu soalan, mungkin tuan-tuan perempuan perlu refresh ya. Ada lagi satu soalan. Soalan kedua, anda perlu refresh Mentimeter tu. Apakah pendapat anda tentang vaksin COVID-19? Jadi saya nak tahu apakah pandangan anda terhadap, sebab seperti yang kita tahu Encik Kamarul Azam beritahu tadi ada banyak ada setengah warga emas yang telah dapat divaksin dan setengah yang belum sempat, dan juga ada juga banyak sangat maklumat tentang vaksin COVID-19. Dan saya ingin tahu apakah pendapat anda. Anda boleh jawab dengan 3 perkataan, sama ada bagus, contoh dia bagus, risau tentang kesan sampingan ke. Okey, ada orang letak nampak vaksin berkesan. Oh, okey. Okey, teruskan, baru seorang je yang jawab. Mungkin kena refresh ya, kurangkan risiko COVID-19. Kena refreshkan untuk lindungi diri, bukan ubat kebal. Betul. Okey. Bagus, cuma risau. Okey, ada orang letak kesan sampingan. Okey. Okey, teruskan. Lindungi, usaha, kurangkan kesan COVID. Okey. Salah satu usaha. Okey, herd immunity. Okey, bagus.
Kurangkan kesan. Okey. Oh, okey. Kita teruskan. Baru 13 orang menjawab. Usaha, pelindung. Tak yakin sepenuhnya. Ada juga yang kata tidak yakin sepenuhnya. Okey. Okey. Unknown body reaction. Okey. Ikhtiar usaha, pelindung. Masih baru. Ada letak anti-vaxxer. Oh, okey. Macam-macam rumours. Okey. Kerana saya ada kanser. Okey, ada orang ada kanser. Tak apa, saya boleh terangkan. Saya akan terangkan. Ada letak blood clots. Okey, saya akan terangkan juga. Risau. Okey, risau tentang kesan semai makin besar. Okey. Okey, kalau kita combinekan dua tu, kesan sampingan dan risau kesan sampingan tu maksud yang sama. Mungkin yang paling besar lah ya. Okey, bagus. Okey. Takut mati. Okey. Pelaksanaan lambat. Okey. Nak Pfizer je. Okey, ada yang kata nak Pfizer je. Okey. Elakkan dari masuk ICU. Okey. Elakkan daripada masuk ICU. Okey. Memang tak boleh masuk ICU pun sebab dah penuh. Okey. Double standard. Oh, okey. Kalau tak double standard, saya tak faham yang tu double standard. Okey. SOP. Takut jarum. Okey. Kesan jika ada migraine. Okey, jadi saya dah nampaklah sekarang tentang apa yang tuan-tuan perempuan risaukan berfikir tentang vaksin ini. Saya akan boleh nampak ke Justin presentation nampak kan? Nampak slide. Okey, hari ini saya ingin terangkan, saya ambil masa mungkin dalam setengah jam saja. Lepas tu saya akan buka kepada soalan, sebab yang tu saya rasa lebih bermakna kepada tuan-tuan dan perempuan, sebab saya rasa tuan-tuan dan perempuan dah tahu tentang COVID-19. Ada beberapa perkara sahaja yang perlu tahu. Yang lain tu saya ingin menjawab soalan ya. Saya akan terangkan tentang situasi COVID-19 sekarang di negara kita. Dan kedua, saya akan terangkan bagaimana vaksin lindungi badan kita. Dan ketiga, siapakah yang boleh perlu mendapatkan vaksin ini. Dan akhir sekali, selepas vaksinasi, adakah kita perlu patuhi SOP. Jadi ini seperti yang kita tahu sekarang, kes di Malaysia meningkat kepada 6,000 lebih sejak seminggu ni ya. Dan seperti yang kita tahu, ICU sudah penuh di kebanyakan negeri dan kadar kematian pun makin meningkat ya. Tapi ingin saya terangkan di sini, saya rasa ramai yang kurang faham tentang pandemik COVID-19 ini. Mungkin mereka melihat dari segi kematian saja, kadar kematian. Kadar kematian di Malaysia agak rendah berbanding dengan negara lain, negara maju. Contohnya di UK berbanding dengan US, kadar kematian kita hanya 0.4% sahaja. Jadi orang kata, alah 0.4% apa? Tak ada maknanya pun, ramai je orang mati disebabkan oleh penyakit yang lain. Tetapi untuk COVID-19, ramai yang kurang tahu tentang long COVID. Apakah itu long COVID? Long COVID adalah satu keadaan di mana seseorang yang telah mendapat jangkitan COVID-19 telah baik, telah tidak boleh menjangkiti orang lain selepas 10 hari selepas simptom, tetapi mereka mempunyai simptom yang berterusan seperti sesak nafas, sakit tekak, rasa lemah dan brain fog. Brain fog adalah satu keadaan di mana seseorang itu tidak dapat berfikir dengan jelas, kurang tumpuan, dan juga ada setengah orang yang
dia dah terlupa perkataan, macam tu kita brain fog. Jadi untuk kita orang teknikal adalah ini sangat penting sebab kita perlu buat keputusan yang cepat dan tepat. Ya, sama juga untuk metering. Anda perlu buat keputusan yang cepat dan tepat. Sebab kita tak boleh ambil risiko kepada public lah, ya. Jadi kita nampak kluster yang kita ada tu banyak di community sekarang dan of course dekat tempat kerja. Oleh itu kita perlu protect diri kita sebab yang saya terangkan tadi, walaupun ada orang mendapat simptom yang kurang seperti batuk sikit, tetapi yang long COVID itu sangat penting untuk kita sedar supaya kita tidak mendapat long jangkitan COVID-19 dan seterusnya mendapat long COVID. Ya, okay, apa yang ingin saya terangkan di sini adalah pengurusan wabak pandemik ini adalah dinamik. Ramai yang ingat kata-kata doktor ini kejap kata lain. Tahun lepas kata hanya pakai mask untuk mereka yang bergejala, contoh dia. Tetapi pertengahan tahun lepas kata okey kena pakai mask. Pada bulan Ogos diwajibkan pakai mask dan sekarang kena pakai disarankan untuk pakai double mask sekiranya berada di tempat yang berisiko. Jadi untuk kita hadapi pandemik ini, dia adalah dinamik. Maksud dia kita membuat keputusan dan juga recommendation berdasarkan scientific evidence, berdasarkan bukti saintifik yang terkini, ya. Jadi bukan kami figure minded tetapi kami membuat recommendation berdasarkan bukti saintifik, ya. Dan seterusnya terdapat infodemik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, tahun lepas saya pagi itu saya bercakap tentang apakah salah faham tentang virus itu sendiri, jangkitan itu sendiri. Tetapi sekarang infodemik yang kita ada adalah vaksin. So ada, tetapi saya nampak trend quite obvious. Saya start bercakap tentang vaksin 2 bulan lepas pada seawal bulan Februari sebenarnya dengan DN. Banyak dengan DN lah. Dan masa tu saya nampak ramai yang kata nak vaksin tetapi belum pasti tak ramai dan tidak ramai, ya. Boleh tahan ramai lah, lebih kurang 1/3. Oleh itu tetapi selepas ada news tentang vaksin AstraZeneca kesan sampingan, yang nak vaksin tu makin kurang, ya. Tetapi sekarang bila saya nampak pada hari ini kes kematian bertambah tinggi, saya nampak dah siapa yang nak tu makin tinggi lah, ya. Jadi bila infodemik ini berlaku, infodemik ini maksudnya apabila terlalu banyak maklumat yang yang ada di luar sana di media dan dikongsikan kepada orang ramai dan orang ramai tidak tahu membezakan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Oleh itu, bila tak tahu tu ada yang membuat keputusan yang kurang tepat, iaitu kata saya tak nak ambil vaksin sebab ia berbahaya. Ya, itu contoh infodemik. Dan terakhir sekali adalah pandemic fatigue. Pandemic fatigue ini adalah merujuk kepada orang ramai dah tak larat dah nak ikut SOP. Dah tak sabar-sabar nak beraya, dah tak sabar-sabar untuk pergi holiday. Itu yang kita nampak ramai yang ikut jalan tikus, jalan kerbau, jalan lembu untuk pergi beraya. Contoh dia pada 2 minggu lepas, ya. Jadi sebab ini bukan satu keadaan yang kami terkejut dan kami expect pun akan berlaku pandemic fatigue. Cuma dia berlaku semasa kita terdapat VOC, variant of concern, iaitu varian yang mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi, ya. Jadi itu tidak membantu untuk mengurangkan kes dan kita tahu makin banyak kes yang berada di Malaysia, ya. Oleh itu apa yang saya ingin terangkan kepada tuan-tuan adalah duta kepada ahli keluarga, kepada rakan yang lain yang anda
perlu kita teruskan SOP, tak kisah orang tak nak ikut, orang lain tak nak ikut pun tak apa. Kita kena pastikan kita jaga family kita dan juga kawan-kawan sekerja, ya. Dan ini bukan tanggungjawab Kementerian Kesihatan sahaja, bukan tanggungjawab MKN sahaja, bukan tanggungjawab polis atau tentera, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, ya. Okey. Bagaimana vaksin boleh lindungi kita? Okay, vaksin ini adalah dia bila kita dapat suntikan, dia mengajar imun sistem kita untuk kenal pasti kuman COVID-19, kalau COVID-19 supaya dia get ready apabila kuman itu masuk. Okay. Contoh ni bila kita bagi vaksin, dia akan introduce dekat sistem imun badan kita. Kan coronavirus kan dia ada crown. Ya, dia kata okey, inilah protein yang dicucuk semasa vaksin itu. Dia kata dia melatih imun sistem badan kita. Kata inilah rupa bentuk coronavirus. Sekiranya coronavirus datang, tolong buat antibody yang spesifik untuk coronavirus. Jadi dia serang. Dia menghasilkan antibody boleh membunuh virus inilah, ya. Jadi seperti yang Encik Nur Azam terangkan tadi tu, vaksin ini berkesan untuk elakkan jangkitan yang COVID-19 yang serius, ya. Dan oleh itu mengurangkan kadar kemasukan ward akibat COVID-19, dan sekarang ni dia kurangkan risiko kita untuk dapatkan untuk masuk ICU, sebab kita memang tak boleh masuk ICU dah sebab ICU dah penuh, ya. Apa ni yang ingin saya terangkan di sini adalah apabila kita ambil vaksin, kita cucuk sekali ke atau 2 dos ke, dia tidak bermaksud selepas vaksin itu kita akan ada macam some sort of PPE depan satu badan kita macam hazmat, yang virus tu takkan masuk badan kita. Bukan macam tu. Atau vaksin bila kita cucuk, somehow dekat kita punya dahi kita ada QR code yang kata no entry dekat COVID-19 virus, kata tak boleh masuk, no entry. Dan COVID-19 kata engkau sebelum masuk virus coronavirus akan scan dulu badan kita, kata no entry. Tak, dia bukan macam tu. Ya, vaksin adalah untuk mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Ya, dia bukan untuk dia pasti for sure orang tu tidak akan dapat, sebab kalau kita tak ikut SOP, kita tak pakai mask, masih lagi virus boleh masuk. Ya, itu yang ingin saya terangkan. Okay. Dan dia sama juga fungsi, sama juga dengan contoh vaksin yang lain. Contoh dia hepatitis B, ya. Seperti yang kita tahu, cara hepatitis B berjangkit adalah melalui darah dan juga hubungan seksual. Okay. Dan kebanyakan kita telah mendapat vaksin hepatitis B, terutama sekali mereka yang lahir selepas tahun 84, 85. Saat masa tu kita dah start program imunisasi kebangsaan kepada kanak-kanak, ya. Jadi untuk orang seperti umur seperti saya 50-an taklah, ya. Sebab saya diambil sebab saya ambil vaksin hepatitis B sebab saya doktor, kami memang kena ambil di medical school. Jadi contoh dia, kalau walaupun kita dapat vaksin hepatitis B, contoh dia, kita tak kata dekat mamak yang katalah kat mamak untuk potong rambut, kan shave kan, dia kata mamak tak payah tukar blade, saya dah ada vaksin hepatitis B. Dia bukan macam tu, ya. Walaupun kita telah mendapat vaksin hepatitis B ke COVID ke, kita masih perlu menjaga diri kita dengan SOP yang sesuai. Seperti kalau hepatitis B kita kena tukar, tak boleh share razor blade. Okay. Okay, seperti yang saya terangkan di sini adalah hasil daripada vaksin ini, kita cucuk ni, antibody akan terbentuk specifically untuk virus COVID-19, ya. Jadi dia melindungi kita cara begitu. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak hari itu adalah
ada yang kata kenapa frontliner Kementerian Kesihatan masih mendapat jangkitan COVID-19 padahal dah ambil dah. Memang betul dia masih boleh dapat jangkitan tetapi tidak ada seorang pun daripada mereka mendapat jangkitan yang serius. Jadi ini membuktikan vaksin itu berkesan. Ya, vaksin itu berkesan untuk dan orang tu dapat jangkitan tetapi orang tu tidak mendapat jangkitan yang serius. Okay, ini saya skip di sinilah. Okay, ini adalah vaksin yang kita ada, Pfizer. So ada yang kata dia nak dapat Pfizer saja, dia tak nak vaksin yang lain. Okay, ada 3 yang ada, Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Ya, dan setiap vaksin yang ada dah sampai di Malaysia, dia ada jenis vaksin yang berbeza. Iaitu untuk Pfizer kita ada dia adalah type messenger RNA, AstraZeneca viral vector dan juga Sinovac adalah inactivated. Ya, ini adalah cara vaksin, the active ingredient of vaksin yang untuk bertindak untuk activate kita punya immune system, tu je perbezaan dia. Ya, okay, yang ingin saya terangkan ini adalah efficacy. Ya, apa maksud efficacy? So, kalau kita nak nampak nombor sini 95, 62, 50 hingga 90%, apa maksud efficacy ini? Keberkesanan vaksin adalah melalui kebolehan vaksin ini melindungi individu daripada simptom COVID-19 yang serius. Ya, kebolehan sesuatu vaksin ini melindungi seseorang daripada mendapat simptom COVID-19 yang serius. Itu definisi dia. Jadi satu kena faham apa maksud efficacy dia, efficacy ini, ya. Jadi kita contoh dia untuk Pfizer, dalam 100 orang kita vaksinkan, alhamdulillah 95% akan mendapat protection, tetapi 5 orang lagi tu tidak mendapat protection. Jadi kita nampak di sini tidak ada satu vaksin pun yang 100%, dan in fact tidak ada vaksin yang lain pun, contoh dia typhoid ke, influenza ke, hepatitis B ke, tak ada yang 100%. Yang garanti akan berkesan. Dia mesti 90, 80 hingga 50%, 90%, ya. Lepas tu ada pula yang tanya kenapa ada range. Pfizer ada 95%, tapi AstraZeneca range dia 62 hingga 90. Sinovac 50.4 sampai 91. Kenapa ada range? Sebab efficacy ini adalah keputusan result daripada clinical phase trial, phase 3, ya, fasa ketiga clinical trial, di mana mereka menjalankan penyelidikan clinical trial kepada beberapa di beberapa pusat. Contoh dia di AstraZeneca dibuat dekat UK, dekat beberapa negara lain. Sebab itu terdapat range. So satu center may report 62% dan setengah lain, yang center lain mungkin report 70% dan setengah keputusan dia adalah 90%. Itu yang bermaksud yang ada range tu, ya. Jadi apa ingin saya terangkan di sini, yang mana satu vaksin yang paling bagus. Dia tak ada kasta, ini adalah Mercedes, ini adalah Audi, ini adalah Proton. Tak. Vaksin yang mana bagus untuk kita, vaksin yang ada available, yang diberikan kepada kita, itu yang terbagus. Sebab sekarang ni stok vaksin adalah kurang. Kita tak boleh memilih, tak boleh pilih, ya. Jawapan dia adalah apa yang ada, stok yang ada, itulah yang kita kena ambil, ya. Sebab kita kena protect diri kita sekurang-kurangnya mendapat jangkitan yang tidak serius dan boleh di home quarantine, ya. Dan vaksin ini tidak mempunyai virus yang ada yang kata, oleh itu sekiranya kita ambil vaksin, ujian RT-PCR atau RTK antigen adalah tidak menyebabkan RTK antigen test atau PCR positif, ya. Bukan sebab vaksin, disebabkan oleh jangkitan.
Dia tidak mempunyai telur dan tidak mempunyai sel haiwan seperti babi atau lembu atau sel darah atau sel janin. Ini ada ramai yang bertanyakan tentang sama adakah vaksin ini halal ke tidak, ya. Ini seperti yang saya terangkan sini adalah daripada tidak menggunakan unsur yang haram, dan untuk orang Islam hukum dia adalah harus, dan untuk di beberapa negara wajib diambil untuk mereka yang mempunyai risiko tinggi, dan in fact untuk pergi haji memang wajib diambil, ya. Okay, siapakah yang boleh dapat vaksin? Mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Kenapa? Sebab semasa kajian yang phase 3 clinical trial tu dijalankan, mereka hanya mengambil 18 tahun ke atas saja, sebab itu adalah umur adults. Jadi mereka yang berumur 18 tahun ke bawah perlukan consent daripada parents. Jadi mereka kata okey 18 tahun ke atas sahaja yang kita buat klinik yang menjadi volunteers, ya. So itu 18 tahun ke atas sekarang. Walau bagaimanapun, kajian sedang dijalankan untuk mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, dan setengah negara telah bermula memberi vaksin kepada mereka yang 16 hingga 18 tahun, ya. Dan seperti yang kita nampak tahu sekarang, mereka yang perlu ambil sekarang adalah warga emas, pesakit yang mempunyai masalah perubatan seperti sakit jantung, kencing manis. Okey. Itu yang sangat penting, termasuk mereka yang menghisap rokok. Kenapa? Sebab kajian data yang daripada negara lain, daripada Malaysia, menunjukkan perokok mempunyai risiko 1.5% lebih 1.5 kali ganda berbanding dengan bukan perokok untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang serius seperti stage 4 dan juga 5, ya. Jadi stage 4 itu adalah mereka yang mempunyai jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen, dan stage 5 adalah mereka yang mempunyai multi organ involvement, beberapa organ yang terlibat dan perlu dirawat di ICU, ya. Jadi itu yang data daripada Malaysia. Okay. Jadi siapa yang tidak sesuai, mereka yang tidak sesuai adalah mereka yang mempunyai sejarah alergi yang serius, yang kita panggil anaphylaxis, iaitu apabila seseorang yang mendapat ubat atau diambil makanan tetapi mendapat sesak nafas yang alergi sehingga mendapatkan sesak nafas dan memerlukan rawatan hospital, yang tu kita tak boleh ambil vaksin COVID-19, ya. Dan yang keduanya, mereka mempunyai sistem imun yang lemah akibat penyakit atau rawatan. Ada yang dapat kanser tadi saya nampak. Mereka yang ada kanser dan telah tamat rawatan boleh mendapat vaksin COVID-19, akan tetapi perlu mendapatkan pengesahan daripada doktor yang merawat. Jadi kita ada surat kita panggil pre-assessment COVID-19 vaksin yang boleh diberikan kepada boleh dibawa semasa mendapatkan vaksin, ya. Yang on treatment sahaja yang tidak dibolehkan untuk mengambil vaksin. Okay. Seperti yang kita tahu sekarang, kita dalam fasa 2, memang ramai yang kata kenapa vaksin ini lambat. Saya tidak tahu kenapa agak lambat, akan tetapi kita kena faham untuk vaksin ini dia tak sampai satu shipment terus dapat, tak, dia dapat datang in stages, staggered, ya. Sebab untuk Pfizer vaksin contoh dia memerlukan freezer minus 70 Celsius. Jadi minus 70 Celsius freezer bukan bukan semua hospital ada. In fact dekat private hospital memang tak ada, ya. Jadi kita memerlukan freezer yang khas. Oleh itu untuk vaksin ini kita kena compete dengan negara lain. Jadi sebab stok dia bukan macam stok vaksin hepatitis B atau influenza yang melambat-lambat. Sekarang ni sebab ini adalah pandemik, jadi kena ikut turn, dan juga mereka akan hantar
shipment ikut staggered lah. Sebab tu kita tak boleh bermewah-mewah dengan dengan vaksin COVID-19 sebab sangat precious, tak boleh membazir. Ya. Dan ada juga yang tanya kenapa AstraZeneca punya vaksin lain dia punya platform. Ini adalah ini secara logiknya saya ingin terangkan adalah kita masa kita register dengan MySejahtera, masa dapat appointment tu kita tidak pasti kita dapat vaksin apa, sama ada Pfizer atau Sinovac. Okay. Masa pergi tu sahaja baru masa taklimat tu baru dia akan bawa announcement kata hari ini anda akan mendapat vaksin Pfizer, hari ini anda akan mendapat vaksin Sinovac. Okey, dan oleh kerana semasa vaksin AstraZeneca sampai tengah heboh tentang kesan sampingan blood clots tu. Ya, oleh itu sekiranya kita masukkan sekali AstraZeneca dalam sama platform Pfizer, Sinovac, kita takut semasa kita announce kita akan berikan vaksin AstraZeneca ada yang ramai yang keluar dan vaksin dah sampai dan kita dah kena dilute, kita kena buka kalau Pfizer kita dah kena buka, jadi kita tak nak membazir. Dan waste time lah, kita dah panggil orang, lepas tu nak panggil orang yang standby memang susah. Jadi sebab itu kita adakan special platform supaya mereka yang register tu telah membaca dan faham tentang bahawa risiko untuk mendapat kesan sampingan blood clots itu adalah sangat-sangat rendah, iaitu 0.004 berbanding dengan risiko untuk mendapat blood clot sekiranya mendapat COVID-19, jangkitan COVID-19 yang serius, iaitu 16%. Jadi kita orang yang telah yang pergi register untuk vaksin COVID AstraZeneca telah faham tentang risiko ini dan mereka kata okey, saya sanggup untuk mengambil risiko sebab semua ubat, semua vaksin sama ada hepatitis B ke BCG ke semua mempunyai kesan sampingan, ya. Okay, ini ingin saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya buat masa sekarang ni tolong semak MySejahtera setiap hari, terutama sekali MySejahtera Mak dan Ayah. Sebab sekarang ni yang sedang berjalan adalah untuk warga emas dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan register mak dan ayah bawah dependent, tolong semak, ya, sebab takut nak buat arrangement, katalah mak ayah duduk di Pahang atau di Perak, kena ada seseorang untuk membawa mak dan ayah pergi dapatkan vaksinasi. Jadi tolong cek MySejahtera setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong angkat telefon walaupun nombor telefon tidak unidentified, ya. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, pusat vaksin mempunyai senarai nama orang-orang yang dalam waiting list, ya. Mungkin bukan the next day pun, minggu depan tu. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku adalah ramai yang dalam MySejahtera dapat appointment tetapi mereka tak pergi. Jadi katalah mereka dalam 100, katalah 500, lebih kurang 30 hingga 40% tak pergi. Bila tak pergi tu waste time dan juga vaksin itu. Sebab tu dia akan panggil sesiapa yang sempat. Selalu dia akan kata boleh tak sampai dalam masa setengah jam sebab vaksin dah buka, ya. Jadi vaksin kena ikut cold chain. Jadi tu kena angkat telefon lah buat masa sekarang ni walaupun kita nombor tidak dikali sebab takut daripada pusat vaksin. Dan yang untuk yang tolong bawa kad pengenalan, pastikan handphone charge, maksudnya bateri penuh sebab apa-apa pun akan melalui MySejahtera, dan juga bawa pen sendiri, ya, sebab kita tak nak share pen dengan orang lain, ya. Dan bawa hand sanitizer walaupun ada merata-rata. Dan juga untuk yang perempuan, tolong pakai baju yang sesuai, sebolehnya ada butang di depan dan jangan pakai tudung yang banyak pin sebab susah sikit nak buka, ya. Sebab kita nak cepat, okey. Itu saja, ya. Dan selepas itu akan dapat vaksin, dos vaksin. Okey. Yang seterusnya ada yang tanya tentang kesan sampingan, ya. Okey. Semasa clinical trial yang
clinical trial tu memang kita memang salah satu elemen yang dikaji adalah kesan sampingan. Jadi mereka kena laporkan kesan sampingan, ya. Jadi untuk ketiga-tiga jenis vaksin yang ada di Malaysia, Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac, kebanyakan vaksin adalah kesan sampingan adalah ringan, ya. Dan sama juga seperti kesan sampingan vaksin yang untuk anak kita, ya, untuk mereka yang ada anak, mungkin anda boleh ingat semasa cucuk kan anak selalu kita cucuk kat peha kan, mungkin ada bengkak di peha, merah di peha, sama juga kita cucuk di sini di lengan, ya. Mungkin sakit atau bengkak, ya, atau sama juga anak kita dulu dia mungkin boleh demam, ada rasa letih dia tak cakap letih, dia mengamuk, ya. Dan juga ada juga yang sakit kepala atau sakit otot dan sendi, ya. Okey, ini adalah kesan sampingan yang telah dilaporkan dan kita tahu akan boleh berlaku. Walau bagaimanapun kesan sampingan ini hanya 1 hingga 2 hari je, lepas tu baik. InsyaAllah tak ada. Tetapi kesan sampingan AstraZeneca yang ramai yang risau itu adalah walaupun ia berlaku risiko rendah 0.004, tetapi kita perlu kita perlu bandingkan dengan risiko sekiranya kita dapat COVID-19, terutama sekali keadaan sekarang, ya, yang kita ada dah ICU dah habis, dah penuh, ventilator dah penuh, dan juga kita kena ingat walaupun kita katalah kita kaya, kita nak derma 50 atau 100 ventilator kepada hospital, ya, katalah, tetapi orang yang akan operate itu adalah Kementerian staf Kementerian Kesihatan yang terlatih untuk operate ventilator, ya. Jadi untuk saya, pakar-pakaran saya bahagian lain. Jadi saya memang tidak dilatih untuk handle untuk mesin yang banyak sangat buttons tu, ventilator tu. Jadi kita kena ingat walaupun kita kata okey kita ada banyak duit kita nak beli, tetapi orangnya kita tak ada. Orang yang terlatih tu tak ada, itu je. Dan kita kena ingat mereka dah mengalami keletihan, burnout sebab dah dekat 2 tahun, ya. Jadi kena ingat inilah walaupun kesan sampingan ada tetapi adalah ringan berbanding dengan sekiranya kita dapat, tetapi serius. Okay. Okey, selama dan yang sering ditanyakan adalah adakah vaksin ini berkesan untuk lindungi daripada varian yang baru atau kita panggil VOC, variant of concern, iaitu yang 4 tu UK, South Africa, Indian atau Brazilian variant. Okay, jawapannya vaksin yang ada dalam pasaran ini yang telah kita ada sekarang ini dapat memberikan sebahagian perlindungan. Dia yang efektif, tetapi kita tidak pasti lagi berapa banyak reduction, ya. Kita ada nombor tu lagi, tapi overall dia boleh memberi protection, ya. Ini kerana semasa saintis menghasilkan vaksin tu mereka dah tahu pun, kami dah tahu pun actually-nya virus ini bermutasi, memang kami tahu. Dah mungkin dah 50 tahun lepas pun kita tahu vaksin virus memang kerja dia adalah untuk dia boleh mutasi. Jadi it's no surprise. Okay. So semasa buat vaksin itu, membuat formulasi vaksin itu, saintis formulate supaya vaksin dapat memberikan tindak balas imun yang luas. Jadi sekiranya terdapat sedikit genetic changes dekat virus punya surface tu, vaksin tidak dapat membuatkan vaksin tidak berkesan sepenuhnya. Jadi maknanya dia ada some coverage juga at least, ya. Untuk variant UK variant, alhamdulillah Pfizer yang AstraZeneca, Sinovac saya tak pasti dapat memberikan perlindungan sepenuhnya. Akan tetapi kita tidak boleh pilih. Kita kata okay, saya nak virus
UK variant, saya tak nak Indian variant sebab dekat di luar sana kita ada besar kemungkinan ada bermacam-macam jenis variant ya. Jadi sebab itu sangat penting untuk kita faham, ambil je vaksin yang ada, yes, at least ada some protection. Okay. Okay, berapa lamakah vaksin ini boleh berkesan? Jawapannya belum tahu lagi. Sebab masih dalam pemantauan, kita tak pasti sama ada kita perlu repeat selepas 1 tahun ke kita, atau 2 tahun ke 3 tahun, kita belum pasti sebab data sedang dikumpulkan ya. Dan selepas vaksinasi, adakah kita masih perlu patuhi SOP? Jawapan dia memang simple saja, yes, perlu. Ya, perlu ya. Pasti kena basuh tangan, kena pakai mask ya. Dan bagi warning, dan elakkan 3C. Dan seperti yang saya terangkan tadi, ini adalah kerana keberkesanan vaksin adalah 60 hingga 90%, bukan 100%. Dan fungsi vaksin ini adalah untuk mengurangkan risiko gejala yang serius. Walau bagaimanapun saya beritahu ini, negara yang telah membuat telah ada coverage 50 hingga 60%, contoh dia di UK, di UAE, di Qatar, Bahrain, kita dapati kes makin berkurang dan berkurang secara signifikan ya. Jadi sebab itu kita nak pastikan kita mendapat lebih ramai yang mendapat vaksin dengan secepat yang mungkin ya. Sebab kita nak mengurangkan risiko untuk orang yang dapat serious infection. Oleh itu buat masa sekarang, pastikan kita protect mak ayah kita, protect nenek, protect makcik. Jangan pergi rumah mereka. Memang saya faham rasa tu lain kalau kita dapat peluk, dapat salam lain ya. Sebab kita nak kurangkan risiko virus ini cari host yang lain ya. Sebab virus ini tak lompat-lompat, dia tak bergerak. Jadi dia transmit melalui host ke host, maknanya dia pada A ke B. Jadi cara kita nak kurangkan, putuskan rangkaian itu supaya kita ikut SOP lah, supaya kita kurangkan risiko varian yang baru tu. Copy paste dia akan ada replikasi tu kerana di copy paste yang mutasi ni. Kita tak nak yang replicate tu adalah varian yang kita risau yang lebih infectious ya. Itu je daripada saya. Saya buka kepada soalan. Ada soalan ke? Doktor, Ya, saya. Kamal Azam, mungkin saya start dulu. Okay, Soalan saya, kalau seseorang tu infected, for example, dia berapa lama dia akan stay dalam badan seseorang tu? Dia katalah seorang tu tak ada simptom. Ramai yang sekarang tidak ada simptom, 10 hari daripada tarikh ambil swab kita ambil 10 hari, atau katalah orang tu ada simptom, kita ambil daripada day 1 dan juga sampai 10 hari dia dapat simptom tu. Selalunya lebih kurang 10 hingga 14 hari lah ya. Walau bagaimanapun saya ingin terangkan bahawa selepas orang tu telah baik, no more infectious, sekarang ni kita tak buat swab kali kedua. Untuk mereka yang positif, kita tak buat RT-PCR kali kedua. Sejak bulan Ogos tahun lepas, ini adalah kerana selepas 10 hari yang orang tu free of symptoms, RT-PCR masih lagi positif kerana terdapat non-infectious fragments of the virus. Maksud dia, virus tu, katalah virus tu dia dah mati, tetapi tangan-tangan yang dah putus-putus tu masih lagi ada, tetapi PCR tu dia dapat detect fragments tu. Jadi walaupun orang tu tidak lagi boleh menjangkitkan kepada orang lain, tetapi masih positif. Oleh itu selamat untuk balik bekerja. Okay. The question from the floor.
Are vaccinated people contagious if they get the virus? No, vaccinated. Okay, vaccinated person can can transmit diseases to others. Yes. Okay. Maksud dia, even though we have completed 2 doses of a vaccine, okay, there's a possibility that you get the infection and unknowingly you will transmit the disease to others. That's why even dah vaccinated pun tak boleh rentas negara. Yeah, because we if let's say sometimes they are confident that they do not have the disease, dia pergi salam, then or contoh dia atau tak pakai mask, dan mak ayah yang belum mendapat vaksin, dia akan senang menjangkitkan dia. Masih ada possibility. That's why kita masih kena jaga SOP. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya Rosli Haji Gaibil daripada unit metering Kota Tinggi. Saya nak tanya, kalau anda katalah saya ahli keluarga dalam satu family tu, kata saya disahkan, ni minta dijauhkan, kita disahkan positif dan kita buat self quarantine di rumah dalam bilik pengasihan, tapi family, isteri, anak semua ni, adakah possibility untuk varian virus yang baru ni untuk merebak dalam rumah tu juga? Tapi dalam masa yang sama quarantine lah, self quarantine satu rumah. Tapi cuma antara yang positif dengan negatif, yang positif saya duduk dalam bilik saja tak keluar. Adakah possibility untuk dia berjangkit melalui pengudaraan dalam aircon, bilik tu rumah ada aircon, ataupun bilik penggunaan bilik air, bilik mandi semualah. Minta pandangan daripada doktor. Terima kasih. Sekiranya selepas kita self isolate, maknanya duduk dalam bilik, tak share toilet, risiko kurang, tak ada dah lah. Sebab kita makanan pun kita letak dekat luar, ambil tu risiko tak ada. Tetapi apa yang kita risau adalah sebelum tahu tu. Sebelum tahu tu, of course kita duduk sekali, kita solat sekali, kita makan sekali kan. Sebab incubation period adalah 1 hingga 14 hari. Jadi kita tak pasti sebelum self isolate tu dah ada incubation pun berlaku, dah ada transmission pun dah berlaku sebelum ni. Jadi varian yang baru ni, tak kisah varian yang baru ke, varian yang original ke, masih risiko dia masih ada berdasarkan incubation period, iaitu 1 hingga 14 hari. Dia tengok yang sebelum tu apa yang apa yang berlaku. Selepas dah self isolate dah tak ada apa-apa lah. Ya. Tentang the airborne. Kalau macam aircon di rumah, kita cakap pasal rumah lah ya. Kalau macam kat rumah kita adalah split aircon unit, jadi dia akan dekat situ je. Ya, sebab tu kita nasihatkan untuk buka tingkap untuk increase ventilation. Jadi untuk mereka yang positif, saya nasihatkan supaya untuk buka tingkap dan juga buka kipas supaya kita increase ventilation, sebab virus ni suka tempat yang confine, yang poorly ventilated. Ya, sekiranya tak, kalau dah self isolate, risiko memang rendah, memang tak ada in fact. Ya. Terima kasih doktor. Ada soalan lain? Doktor, saya Fuad daripada metering HQ. Okey, saya nak tanyalah, selain daripada tadi golongan yang ada sejarah alahan dan juga imun yang rendah, ada jugalah saya terbaca ni, ibu mengandung dan menyusukan anak, adakah dia pun tak boleh nak terima vaksin tu? Untuk ibu yang mengandung, buat masa sekarang kita suggest Pfizer sahaja. Tetapi kita tengok risiko dia. Katalah ibu mengandung tu sihat, katalah ibu mengandung tu umur 30, sihat, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, dan follow up pun tak ada apa masalah. Dan kita kena beritahu mungkin risiko rendah lah, akan tetapi sekiranya ibu mengandung tu ada darah tinggi, kencing manis, umur 40, kita akan nasihatkan supaya mengambil. Jadi dia bergantung kepada risiko ibu itu sendiri
dan saya nasihatkan supaya berbincang dengan doktor yang merawat ibu itu. Tetapi untuk menyusukan anak tidak ada masalah, boleh vaksinkan. Ya, jadi untuk keadaan sekarang kita itulah dari segi risiko lah, kita kena weigh the risiko tu, benefits and risk. Benefit dia buat masa sekarang sangat banyak untuk mendapatkan vaksin berbanding dengan risiko. Ya. Satu lagi doktor, Ya, saya. saya nak tanya, ni baru-baru ni ada viral ni, katanya makan ikan singgang katanya. Yalah, kan boleh apa ni, yalah doktor tu kata buat kajian, tapi itulah nasihat doktor kepada golongan-golongan yang awal-awal nak ambil vaksin kemudian tak jadi pula bila dengar pasal ikan singgang ni, nasihat doktor lah. Oh ya ke, ada yang mula nak ambil lepas tu ingatkan makan singgang hari-hari. Okey. Kita kena faham the reason why kita ambil vaksin adalah supaya imun sistem badan kita boleh detect awal. Dia dah siap-siap buat antibody sebab kita dah train dia kan. Cucuk dia kita dah train katakan imun sistem. Hello, boleh tak engkau prepare antibody untuk COVID-19? Nanti kalau virus yang masuk, engkau serang dia. Ya, itu fungsi vaksin. Tetapi untuk singgang, tak kisah singgang ke pekasam ke, singgang tu sebab dia healthy. Dia ada macam elemen ada lengkuas, ada halia, interaction tu. Tetapi dia tidak mempunyai ability, dia tidak mempunyai peranan yang spesifik untuk hasilkan antibody kepada COVID-19. Dia overall dia ada healthy food sebab singgang dia tak ada minyak. Memang boleh je makan singgang hari-hari, memang healthy. Tetapi dia tidak boleh menghasilkan antibody yang spesifik kepada kepada COVID-19. Jadi nasihat saya, makan singgang tu adalah lebih bagus daripada makan ayam goreng, makan ayam masak merah sebab dia merebus, ya. Boleh continue makan, tetapi dengan memakan ikan air tongkol singgang hari-hari pun tidak dapat membuat antibody yang spesifik kepada COVID-19 sekiranya kita dapat jangkitan COVID-19. Jadi kena ambil vaksin juga. Ya, dan teruskan makan secara sihat. Tak kisah makan singgang ke, nak steam ikan siakap ke, lebih bagus daripada makan ikan goreng. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit. Ya, Tadi doktor ada cakap kalau kita ambil vaksin ni, dia punya risiko adalah untuk blood clot 0.004% kan? Lepas tu kalau kita kena, saya just nak recap lah sebab benda ni macam saya nak suruh nak convince saya punya parents juga. Kalau kita kena COVID, kita akan ada risiko untuk blood clot dan risiko dia adalah 16%, betul? Ya, betul Hanim. Betul. Dan untuk parents saya faham agak susah nak convincekan mereka sebab dengan cerita-cerita kan orang rakan-rakan mereka dan juga blood clot tu satu, lagi satu tu mati organ failure. Mati organ failure tu dia bukan hanya dapat kepada paru-paru tetapi kepada jantung dan juga otak. Otak tu sebenarnya blood clot, dia boleh dapat hemorrhage, boleh berlaku pendarahan. Jadi apa yang kita boleh terangkan kepada ibu bapa adalah sekiranya mereka mendapat jangkitan, untuk dapat jangkitan serius tu lebih tinggi daripada orang lain, daripada kita yang berumur 40-an, 50-an, kerana badan dah ada wear and tear pun, unfortunately kan, as we grow older badan ada wear and tear.
Jadi badan untuk melawan tu agak-agak lemah, sebab tu kena ambil vaksin. Itu pertama. Yang kedua, dah tak ada tak ada katil, tak ada tempat, tak ada ICU punya beds dah. Jadi memang terpaksa duduk kat luar. Jadi kita tak boleh kata orang tu dah ada dekat ICU beds. Doktor kami tak boleh kata okeylah kita take off patient Muhammad, keluarkan je lah. So orang lain nak masuk. Tak boleh macam tu. Orang cara bed itu kosong di ICU adalah sama ada orang tu baik atau orang tu meninggal. Jadi kita tidak mengharapkan orang tu meninggal lah, ya, supaya ada kosong bed dia. Itu yang kedua. Sebab tak ada katil. Yang ketiga, cara kita expect adalah katalah dapat infection, kena duduk sorang-sorang dekat hospital. Anak-anak tak boleh pergi, anak-anak, cucu semua tak boleh tengok. Jadi memang sunyi. Jadi mungkin itu cara yang kita boleh terangkan kepada ibu bapa kita. Buat masa sekarang ni ibu bapa kita yang sangat-sangat penting lah. Sebab itu ini fasa untuk ibu bapa kita. Ya, warga emas. Terima kasih. Adding to that, tambahan daripada itu kan, bukan AZ is highly recommended for seniors? AZ, yes. AstraZeneca is recommended for those above 60. Yes, Justin. Saya nak tanya juga, kalau AZ tu recommendation 60 and above, yang harian ni kan, berapa lama lagi agaknya kita tunggu next Sinovac atau Nabila, putus-putus, saya tak dengar soalan sangat. saya tanya tentang AZ sekarang ni nampak macam banyak dia punya stok kan. Jadi next yang Sinovac dengan Pfizer tu bila stok dia akan sampai untuk yang bawah 60. Saya tak tahu exactly berapa banyak stok yang sampai, tapi saya berdasarkan appointments yang kita ada. Mungkin stok saya juga tak pasti berapa banyak stok Pfizer dan stok Sinovac yang ada, tapi kita apa yang penting sekarang, kita nak cepat-cepat vaksinkan mereka at risk ni, iaitu yang elderly ni. Jadi untuk ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang ada ibu bapa yang belum dapat appointment Pfizer daripada MySejahtera yang normal route tu, mohon dapatkan kepada AstraZeneca punya route supaya mempercepatkan lagi, ya, protection untuk mereka. Betul kan Nadia? Saya tak putus-putus, saya tak dengar. Okey doktor. Okey. Doktor, nak Ya, tanya saya. satu lagi. Ya. Ya. Ini berdasarkan daripada orang kata pengalaman kawan-kawan lah yang dah ambil vaksin ni. Kata dia, itulah kata dia kesedaran di kalangan komuniti masyarakat Melayu lah. Kata dia agak rendah lah berbanding dengan Chinese community tu. Mohon pandangan doktor lah kenapa boleh jadi. Ini kata dia berdasarkan pemerhatian dia lah. Kalau di pusat vaksinasi tu kebanyakan tu Chinese community lah berbanding dengan Melayu tu. Dari segi penerimaan tu lah. Mohon pandangan doktor. Bagi saya, ini adalah komen daripada kawan-kawan saya yang bekerja, yang in charge pusat vaksin, sama je. Bagi saya adalah salah satu sebab adalah health literacy di kalangan orang Melayu mungkin ada lebih rendah daripada
kaum yang lain. Health literacy itu tidak bermaksud orang yang ada degree, ada PhD, ada masters in tak semestinya mereka punya health literacy yang bagus. Jadi kadang-kadang health literacy bermaksud mereka dapat mempunyai basic information tentang health dan boleh membuat keputusan yang sewajarnya berkaitan dengan kesihatan. Jadi kadang-kadang itu yang agak kurang, dan oleh itu bila kurang, dia percaya sahaja apa yang being shared dekat media, dekat WhatsApp group. Jadi saya rasa dan juga fungsi influencer tu sangat penting. Kadang-kadang kita cepat percaya daripada voice note daripada mana-mana pun, kita somehow kita lebih percaya sebab kita punya ihsan tu lebih tinggi. Dia kata, oh betul lah kot. Jadi saya rasa ini tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita kena keep on educating each other, our friends, our parents, our pakcik makcik yang berada di luar sana, kata ini adalah COVID-19 adalah real, bukan main-main, dan kematian tu memang betul, tapi sebab ramai yang percaya otherwise kan. Tapi bagi saya, kita keep on educating people, tak apa penat lelah. InsyaAllah kita boleh buat. Dah hampir 11 minit. So saya on behalf of anything else, Justin? Ada sedikit PSA ya. You tahu yang kerajaan baru-baru ni ada lancarkan yang vaksin covid.gov.my kan, website tu untuk sign up AstraZeneca for 60 year old and above. Tapi dia akan buka tu public kan, I think 26 atau 27. So tuan-tuan dan puan yang nak sign up nak dapat vaksin dengan segera tu boleh sign up lah di vaksincovid.gov.my. Betul. So sebab take up rate agak rendah, yang above 60 tu saya tak pasti apa ni kenapa. Cuma saya harapkan, alhamdulillah TNB ada this platform untuk kita aggressively communicate dengan anggota kerja. Tapi mohon tuan-tuan dan puan share jugalah dengan information ni di luar TNB ya. So lagi cepat kita rakyat Malaysia ada receive herd immunity, lagi cepat kita end this and kita boleh macam biasa, tengok macam Brunei dah boleh keluar macam biasa, macam Australia dah boleh beraya, dah pergi masjid ya. Itulah kita nak cepat-cepat macam tu ya. So thank you. Saya rasa semua on behalf of SB Metering dan semua yang hadir juga, and special thanks to Dr. Anza for helping us out here and to clear out any doubts. Hopefully kita balik nanti kita akan share dengan rakan-rakan sekerja dan juga family masing-masing lah, yang mana yang belum berdaftar, so kita mungkin boleh sampaikan maklumat-maklumat yang telah dikongsi oleh doktor sebentar tadi. Okay, on behalf of SB Metering, saya nak ucapkan terima kasih lagi lah ya, doktor, for helping us out here. Okay, thank you semua. Thank you doktor. Terima kasih semua. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.